Mahdi Syiah dah muncul, dah lahir, lepas tu hilang masuk dalam terowong gua. Tak keluar-keluar sampai sekarang. Kisahnya macam mana? Tengok, kata Ibn Qayyim. Anak kepada Husain bin Ali, mereka percaya Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, Mahdi dia orang ni anak kepada Ali. Bukan anak kepada Hasan, seorang yang wujud pada satu zaman tetapi gaib daripada pandangan. Dia memasuki terowong di Samira, Iraq ketika kecil lebih 500 tahun. Setelah itu dia tidak kelihatan, tiada khabar dan tiada kesan. Mereka menantinya setiap hari, berdiri bersama kuda di pintu masuk terowong. Dululah tunggu pakai kuda, sekarang saya tak tahu. Mungkin tunggu naik basikal, naik motor, mungkinlah. Okey? Dan memanggil-manggilnya supaya datang kepada mereka, keluarlah wahai Maulana, keluarlah wahai Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuduhan yang dilontarkan oleh Ibnu Qayyim bahawa Imam Mahdi Syiah gaib di dalam Sirdab di Samarra adalah tuduhan tidak berasas, tidak bersandarkan mana-mana rujukan, dan merupakan salah satu kepalsuan yang telah tersebar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dari zaman dahulu lagi. Antara ulama besar Ahlus Sunnah yang menulis kepalsuan tersebut ialah Ibnu Khalqan, Ibnu Taimiyah, Zahabi, Ibnu Khaldun, Al-Farazi, Zabidi Al-Hanafi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ihsan Ilahi Zahir, dan Abdullah Al-Khamisi. Namun malangnya generasi baru Ahlus Sunnah seperti Dr. Rozaimi menyebarkan cerita palsu ini tanpa kajian terlebih dahulu. Ulama besar Syiah Allamah Amini di dalam kitab Al-Ghadir fil Kitab was Sunnah jilid ketiga, cetakan pertama tahun 1994 Masihi, Al-Alami Library, Beirut, muka surat 495, di dalam isi kandungan bertajuk Akadzib Fahisyah ala Syiah, pembohongan-pembohongan keji ke atas Syiah, di dalam muka surat 372. Allamah Amini menjelaskan, wa fariyatu sirdab ashna' wa in sabaqahu ilaiha ghairih min muallafi ahli sunnah lakinnahu zad fi tumuril naghmat bidhammil hamir ila al-khuyul wa iddi'aahu ittirad al-'adah fi kulli laylah wa ittisaliha munzu aksar min alfil 'am. Dan pemalsuan tentang sirdab merupakan tohmahan terkeji mereka yang sebelumnya ditulis oleh penulis sunni yang lain. Akan tetapi ia menambah-nambah dalam petisyen kata-kata lainnya seperti membawa keldai bahawa amalan ini berulang setiap malam dan telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Wasyi'ah la tara anna ghaibatal imam fi sirdab wala hum ghuyubuhu fihi wala annahu yazharu minhu wa innama i'tiqadihim mad'um bi ahadithihim annahu yazhar bi Makkah al-mu'zamah tijahal bait. Sedangkan Syiah tidak mempercayai keghaiban imam di ruang bawah tanah mahupun beliau akan muncul dari sana. Orang Syiah mengikuti riwayat mereka, percaya bahawa Imam Mahdi akan muncul dari Mekah dan di sisi rumah Allah. Walam yaqul ahad fi sirdab innahu maghib dzalikan nur wa innama huwa sirdab darul a'immah bis-samarra wa inna minal muttarid ijad as-sirdab fi daur al-wiqayah min qayaz al-har. Dan tidak seorang pun daripada mereka yang mengatakan tentang sirdab bahawa cahaya ini telah ghaib di dalam ruangan bawah tanah. Sebaliknya, sirdab adalah rumah kediaman para imam di Samarra. Kebiasaan pada zaman itu,
ruang bawah tanah dibangunkan di rumah. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Ali Imran ayat 66. Ingatlah kamu ini mengajukan bantahan tentang perkara yang kamu ada pengetahuan mengenainya, maka mengapa kamu membuat bantahan tentang perkara yang tidak ada pada kamu sedikit pengetahuan pun bersabit dengannya? Dan ingatlah Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Surah An-Nur ayat 15. Yaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakannya dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya, dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, padahal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Maka sebab itu dipanggil Mahdi Muntazar, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Kita ahli sunnah, kita tak tunggu. Agama kita tak terhenti walaupun Mahdi tak keluar. Kita buatlah kerja kita. Bila dia keluar, nanti kita bersamalah dengan dia. Selagi dia tak keluar, tak apa, kita buat kerja kita. Syiah tunggu Imam Mahdi. Bukan hanya Syiah sahaja yang menyatakan Imam Mahdi ditunggu-tunggu. Malah berapa ramai ulama Sunni menulis gelaran Al-Imam Al-Mahdi sebagai Al-Muntazar, iaitu yang dinantikan kemunculannya. Di dalam kitab Sawa'i' Al-Muhriqah karangan Ibnu Hajar Al-Haythami, penerbit Maktabah Al-Qahirah, muka surat 206, walam yukhlif ghair wildahu Abil Qasim Muhammad Al-Hujjah wa umruhu 'inda wafat abihi 5 sinin lakinna atahu Allahu fiha al-hikmah wa yusamma al-Qasim al-Muntazar. Tiada orang memperselisihkan kelahiran Abil Qasim Muhammad Al-Hujjah dan umurnya 5 tahun tatkala wafat ayahnya, namun Allah memberikan kepadanya kebijaksanaan. Beliau dinamakan Al-Qasim Al-Muntazar. Al-Muntazar di sini bermaksud yang ditunggu. Di dalam kitab Jaliyat Al-Qadr yang dikarang oleh Mufti Mekah Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, penerbit Dar As-Saqaf, Surabaya, Indonesia, muka surat 21, wa bi khatmihim najlir rasuli Muhammadin mahdiyina al-ati al-imamil muntazar. Penutup mereka anak cucu Rasul Muhammad, iaitu Mahdi kita yang akan tiba, Al-Imam Al-Muntazar yang dinantikan. Justru itu Ahlus Sunnah juga menggelar Al-Imam Al-Mahdi sebagai Al-Muntazar, iaitu orang yang dinantikan. Jika Ahlus Sunnah tidak menunggu Imam Mahdi sebagaimana yang disebut oleh Rozaimi, mengapa kitab-kitab Ahlus Sunnah menyebut nama Al-Imam Al-Mahdi sebagai Al-Muntazar? Kesimpulannya, kisah keghaiban Al-Imam Al-Mahdi dan kemunculannya di Sirdab adalah kisah palsu. Imam Al-Mahdi menurut Syiah akan muncul di Makkah. Sementara itu Al-Muntazar adalah gelaran Imam Mahdi yang ditunggu kemunculannya oleh umat Islam. Justru itu Rozaimi sepatutnya mengkaji terlebih dahulu sejauh mana kebenaran kata-kata tokoh besar Ahlus Sunnah sebelum menyampaikannya kepada masyarakat supaya tidak menyebarkan fitnah.